Dunia tidak pernah dihujani oleh meteor. Matahari tidak pernah mati dan Mongol tidak pernah wujud sama sekali. Assalamualaikum. Hai. Selamat datang ke YouTube channel Nur Samila Samsudin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya di channel YouTube Nur Samila Samsudin, dan hari ini saya ingin membuat ulasan buku Kapal Terakhir di Dunia siri ketiga karya Temi Abdullah, terbitan Iman Publication. Buku ditarik oleh orang-orang yang kita nampak macam lemah, tak berdaya, lepas tu sangat kotor, mereka dirantai. Itu adalah sesuatu yang ironi. Sebuah kapal yang besar yang mana di dalamnya ada kehidupan digerakkan oleh orang-orang yang lemah. Bila kita nampak dia tarik tu, itu bermaksud dia gerakkan buku, dia hidupkan buku dengan daya dia, dengan jerih perih dia, dengan lelah dia, dengan kelemahan yang dia ada. Okey, dan dengan rantai, dengan satu orang kata keadaan yang menekan. Tapi mereka lah orang-orang yang telah menggerakkan buku, menghidupkan buku, dan mereka juga adalah orang-orang lemah yang telah menghidupkan orang-orang sihat di aras atas. Temi Abdullah memulakan KTDD3 dengan memperkenalkan Pakatan Matahari. Maksudnya matahari dah memang wujud dalam buku itu sendiri, dan mereka bergerak secara senyap. Pakatan Matahari memperjuangkan ideologi bahawa matahari tidak pernah mati, matahari itu memang wujud, cuma mereka tidak dapat hendak membuktikan kewujudan matahari itu, dan seterusnya membuktikan penipuan beratus-ratus tahun yang dilakukan oleh manusia aras atas. Pakatan Matahari ini telah diketuai oleh Vuk, ayah kepada watak utama Arya dan Anna. Vuk juga seorang pemburu paus yang paling unggul di dalam buku, dan Vuk menghadapi fitnah oleh anaknya sendiri dan juga orang-orang lain yang mengatakan bahawa dia melanggar wanita di lorong, wanita bernama Rin. Rin juga sebenarnya salah seorang anggota Pakatan Matahari, dan watak dia sebagai wanita yang menjual hikmat seks di dalam buku di aras lantai itu hanyalah penyamaran semata-mata. Watak lain yang menjadi orang kanan Vuk ialah Koh. Koh ini adalah seseorang yang telah menasihati Arya, dan kita nampak bahawa watak dia begitu baik, mengambil berat, dan bila dibandingkan dengan Vuk, bapa Arya sendiri, kita nampak ada satu watak yang antagonis. Okay, selain daripada itu, KTDD3 ini juga mendedahkan bahawa salah seorang anggotanya yang selama ini kita fikir dia memegang watak antagonis, watak jahat, ialah Koba. Pada siri 1 dan 2, dia ditunjukkan antara orang yang memusuhi Arya, cemburu dengan kelebihan Arya dan cuba bersaing. Dia juga merupakan anak kepada ketua sektor biru. Okay, tetapi dalam KTDD3 kita lihat bahawa penulis telah membuat satu plot twist bahawa watak yang kita sangka watak antagonis itu sebenarnya adalah watak protagonis. Perancangan Pakatan Matahari ini mengambil masa yang sangat lama sehingga banyak nyawa yang telah terkorban. Pakatan Matahari ini tidak bersinar kerana terdapat satu watak pengkhianat, dan itu sangat dipercayai oleh Vuk sebagai orang kanannya, dan orang itu ialah Koh. Kalau kita lihat sewaktu zaman pemerintahan Kerajaan Melaka, Kesultanan Melayu Melaka, ada satu watak yang dinamakan dengan nama Kitul. Sehingga sekarang bila kita merujuk kepada pengkhianat bangsa, nama Kitul akan menjadi sebutan. Koh sebagai pengkhianat mendedahkan rahsia Pakatan Matahari kepada manusia suci di aras atas, tetapi menjadi satu kemuncak apabila dia jadi seorang yang tamak menyalurkan tentang rancangan besar Pakatan Matahari untuk menyerang orang aras atas di luar buku. Okey, jadi dia salurkan maklumat itu sedikit demi sedikit dan mengharapkan habuan pada setiap maklumat yang disalurkan. Tetapi orang kata
bila kita terlalu tamak, macam cerita anjing dengan bayang-bayang, ia akan memusnahkan. Dan manusia aras atas, Tuhan yang suci itu tidaklah sebodoh sebagaimana koh itu sendiri. Ada satu lagi babak yang penulis ketengahkan, seorang wakil dari sektor kuning yang telah masuk ke sektor hijau untuk membaiki pembancuh makanan lembu, telah menemui kebenaran bahawa matahari itu benar-benar wujud, dan matahari itulah sebenarnya yang telah menghidupkan tumbuh-tumbuhan di dalam buku itu sendiri. Mereka tidak menggunakan sistem pencahayaan lampu untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan, sebaliknya menggunakan cahaya matahari sebenar. Bagaimana Doha boleh menemui rahsia ini? Kita tahu bahawa di antara sektor dilarang untuk masuk ke sektor lain dengan alasan tidak mahu penyakit di antara sektor itu tersebar atau diketahui sakit apa mereka di setiap sektor itu. Jadi apabila Doha, iaitu wakil sektor kuning ini, mendapat kelulusan daripada orang aras atas untuk masuk ke dalam sektor lain, iaitu sektor hijau, untuk melakukan pembaikan mesin, penduduk atau penghuni di sektor hijau diarahkan berkurung. Mereka tidak boleh bertembung dengan wakil dari sektor kuning, iaitu Doha. Doha hanya ditemani oleh ketua sektor hijau sahaja sepanjang dia melakukan pembaikan di dalam sektor hijau. Sebaik sahaja tugasnya selesai, itu tugas yang telah dipersetujui, diluluskan oleh aras atas, Doha telah didekati oleh ketua sektor hijau. Ketua sektor hijau meminta Doha untuk membaiki sistem pencahayaan yang mereka fikirkan ia adalah lampu. Dan dikatakan bahawa lampu tu malap, dan sektor hijau, ketua sektor hijau ni tak nak mendapatkan kelulusan daripada manusia aras atas sebab dia kata prosesnya sangat susah. Biasalah kalau orang bawah nak minta approval orang atas, biasanya kerana birokrasi menjadi kekangan. Dan dia menggunakan diplomasi dia sendiri mujuk Doha supaya melakukan kerja tanpa approval pihak atasan. Dia telah naik ke satu ruang yang sempit, dan ruang tu setiap laluannya di skru ada halangan-halangan dalam bentuk jaring-jaring Jadi bila dia masuk jauh, semakin jauh semakin panas. Sedangkan di dalam KTDD 1 dan 2 diceritakan bahawa keadaan dalam buku sangat sejuk. Matahari tak wujud kan. Mereka dimomokkan dengan ketiadaan atau ketidakwujudan matahari. Jadi sepatutnya keadaan tu sejuk, tetapi Doha rasa semakin panas. Dah lah dia pakai suit yang orang kata tutup semualah. Jadi dia rasa panas, dan dia terus mencari kenapa keadaan tu berlaku dan kenapa cahaya yang selama ini membantu pertumbuhan tumbuh-tumbuhan di sektor hijau tu tak lagi terang. Dan akhirnya dia mendapat jawapan bila dia jumpa di lorong yang terakhir, yang selepas dia buka jaring-jaring yang dilaluinya itu, dia jumpa sarang burung. Dan itu amat mengejutkan Doha. Dia buka satu lagi jaring dan dia terkejut. Dia telah melihat matahari yang selama ini menyinari tumbuh-tumbuhan di dalam buku, di dalam sektor hijau. Jadi matahari itu memang wujud di dalam buku selama ini. Jadi Doha pendamkan sahaja perkara itu, sehinggalah dia tahu tentang kewujudan pakatan matahari. Dan dia pun terkejut sebab ada rupanya matahari yang bersinar di dalam buku itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.